dalam diri kita, di mana sabar kita setakat ini, di mana sabar kita tersimpan. Sebab itu kita kata sabar itu merupakan satu daripada ibadah yang Allah tak bagi tahu apa hadiahnya. Kerana dikatakan sabar itu tidak lain dan tidak bukan, hadiahnya adalah syurga. Hadiahnya paling besar. Sebab itu kalau kita kata kalau sedekah dapat pahala begini, kalau solat Jumaat, kalau berjemaah dapat pahalanya begini, disenaraikan oleh Allah. Tapi sabar dan puasa, dua keadaan, dua ibadah, dua kesempatan yang tidak pernah Allah butirkan. Tidak pernah Allah butirkan apa balasan untuk orang yang sabar. Maka belajar sabar dari sekarang supaya kita melalui Ramadan kita dengan sabar yang hakiki. Sabar maknanya apa? Bukan bersila. Sabar bukan maknanya pasrah, tunggu je apa jadi-jadilah. Tak. Sabar bermakna kita melatih diri untuk terima semua yang Allah bagi. Latih diri terima. Selagi kita tak terima, kita sakit otak, sakit perasaan, sakit minda, dan akhirnya ibadahnya tidak khusyuk, sumbangannya tidak ikhlas, perkataannya tidak cantik, penampilannya sangat murung, dan akhirnya kita bukan saja sakit sebab coronavirus, tapi lebih bahaya sakit kerana adanya virus-virus lain yang sedang membiak dalam hati kita, yang namanya sakit hati, yang namanya dendam, yang namanya marah, yang namanya tak puas, yang namanya nak dapat kebebasan dan sebagainya. Maka sekali lagi mari kita sama-sama petang ini menyemak diri. Sudahkah aku menerima ujian ini dengan tabah? Sudahkah aku menerima ujian ini dengan sabar? Sudahkah aku tenang dengan ujian ini? Sudahkah aku bahagia menerima sentuhan Allah ini? Sebagai hamba Allah, aku yang lahir, aku yang cipta kamu, aku yang bawa kamu ke dunia. Belajar tenang sebagaimana tenangnya bayi dalam kandungan. Mampu atau tidak? Kita sudah pernah jumpa namanya tenang. Sebab itu 9 bulan 10 hari dalam rahim ibu kita. Kita tak pernah fikir pun aku nak makan apa, esok jadi apa, lusa jadi apa. Tenang 9 bulan 10 hari. Ibu yang bawa tenang dan yang hidup dalam pun tenang. Kerana apa? Dia yakin, dia percaya rezekinya dari Allah. Allah yang bagi kita rezeki. Maka kalau bayi dalam perut saja, dalam rahim saja tenang, kerana dia sudah tahu bahawa apa? Itu namanya rezeki. Rezekinya siapa yang petakan? Rezekinya Allah. Ya Allah. Maka kalau kita sudah pernah jadi orang tenang dalam rahim ibu ayah kita, kemana tenangnya hilang? Cari balik, bungkah balik. Apa agak yang terlipat di hati saya? Banyak ragu-ragu, banyak tak gembira, banyak tak puas hati, atau banyak yang bersyukur, banyak terima kasih, tak banyak ikhlas, banyaknya ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Sebab itu bayi bila keluar daripada rahim ibunya juga, dia mula-mula diam, lepas itu menangis. Apa sebab menangis? Kerana dia sudah putus. Dia merasa bahawa rezekinya sudah berubah. Dulu berada dalam rahim ibunya, berkongsi rezeki yang ada dalam rahim ibunya. Bila dia keluar, dia nangis sekejap. Tapi bila kita pangku semula, kita dakap dia dengan tenteram. Sebab itu kalau anak-anak yang menangis, kalau mak ayahnya tidak mendakapnya dengan manja, dia tak berhenti menangis. Maka kita diberikan kekuatan. Ya Allah, setiap bayi yang menangis, kita gendong, kita dakap, kita bagi susu. Maka anaknya diam, bayinya diam, tak gelisah lagi. Sebab apa? Oh, sekarang rezeki saya sudah berubah. Dari dalam rahim sudah bertukar jadi air susu. Maka saya sudah diangkat, didakap, disayangi, diberikan rezekinya ke lain. Maka dia tenteram tidur. Maka kita sudah pernah jumpa namanya tenang itu. Tapi masa itu, masa kita bayi, masa kita kecil, masa kita anak-anak, kita pernah fikir tak? Rezekinya di mana? Kita tak tahu. Tapi tak pernah tak makan, insya-Allah. Maka kita ambil kembali, bawa balik ke depan ketenangan yang pernah kita lalui, gembira yang pernah kita lalui, bawa balik masa sekarang, supaya kita merasa masa depan yang kita lalui adalah masa yang ditentukan Allah. Maka Allah beri rezeki, Allah tak ada minta rezeki. Kalau Allah tak minta, Allah bagi dan bagi dan bagi. Maka tidak lain yang kita mampu buat ialah bersyukur. Tanda orang bersyukur bila dia jumpa dengan namanya sabar. Kalau tak jumpa bersabar, maka dia tak jumpa namanya syukur.
Bila tak jumpa sabar, dia tak jumpa namanya tawakal. Ke siapa kita nak menyerah? Ke mana kita nak bawa rezeki dan nasib kita? Maka kekuatan yang kita nak angkat pada petang ini ialah merasa apa yang ada itu nikmat, apa yang dilalui itu nikmat. Supaya tukarkan cabaran, dugaan, ujian itu jadi nikmat, kerana ini kesempatan mematangkan fikiran, ini kesempatan mematangkan emosi, ini kesempatan untuk kita merasa, ya Allah, dekatnya dengan Allah, banyaknya minta dengan Allah, banyaknya menyerah dengan Allah, banyaknya bersandar dengan Allah, banyaknya merintih dengan Allah. Ini modal-modal yang kita nak buat. Kalau tak boleh pergi mana-mana, banyak lagi usaha-usaha yang harus dibuat. Apa doa yang kita belum hafal, apa surah yang kita belum baca, apa terjemahan yang kita belum baca. Mungkin ada yang baca Quran tapi belum baca terjemahan, masih belum faham, belum boleh amalkan, belum boleh kongsikan. Maka hari ini kita sama-sama merenung ke dalam diri bahawa musibah ataupun ujian ataupun cabaran yang Allah sedang bagi pada kita untuk melayakkan kita apa? Jadi hamba Allah, bahawa Allah dah kata kaum-kaum yang terdahulu juga diuji, kaum-kaum terdahulu juga diberi ujian dan cabaran. Ada yang dikatanya gempa, ada yang dikatanya batu-batu besar yang jatuh mati terus, ada yang namanya petir sampai hangus dan sebagainya. Maka kita katakan, kalau masa dulu kalau Allah bagi ujian mati terus, tapi kita syukur Allah bagi ujian, tapi kita masih hidup, kita masih boleh berusaha, kita masih boleh berdoa, kita masih boleh merasa bahawa ya Allah, ini mahunya Allah. Artinya kita buat pengukuhan, kita buat peneguhan bahawa kita ni bukan siapa-siapa, kita ni hanya seorang hamba. Seorang hamba harus taat pada tuannya. Kalau tidak, dia tak layak jadi hamba. Kalau tak layak jadi hamba, kita nak pergi mana? Kita nak jadi hamba siapa selain hamba Allah? Maka mau tidak mau, suka tidak suka, bersedia atau tidak bersedia, kita kena rakam kukuh-kukuh dalam hati dan perasaan kita bahawa kita hari ini diminta oleh Allah untuk merasakan, untuk mengingatkan, untuk mengukuhkan, untuk menguatkan, untuk membulatkan hati kita bahawa aku ni hamba Allah, hidup ini petanya Allah, hidup dan mati aku di tangan Allah. Maka kalau kita solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya hidup mati aku, ibadah aku semuanya untuk Allah. Bila nak buktikan? Bila nak buktikan ayat itu? Kita ulang dia 17 kali. Bila nak pegang, bila nak pakai, bila nak kukuhkan. Inna solat, dan sesungguhnya solat aku ini, hidup mati aku ini adalah di tangan Allah. Kita bukan belum tentu mati kerana virus. Kerana mati itu mahunya Allah. Ada virus, tak kena virus, sehat mati, sakit mati, tua mati, muda mati. Tapi Allah kata berwaspadalah, jaga-jaga, jangan terdedah pada bahaya. Kalau boleh elak, elak. Kalau boleh lari, lari. Maka kalau perintah sekarang ini tak kena duduk rumah, kita belajar duduk rumah. Duduk sejadah lama sikit, pegang tasbih banyak sikit, baca Quran lebih sikit muka suratnya. Zikir je tidak 33, tapi mungkin 100, mungkin 1000, mungkin 5000. Syarah ulama yang bermimpi berjumpa Rasulullah. Zikir selawat yang hari-hari 5000. Kita ada 500 agak-agak. Hingga layak bermimpi jumpa Rasulullah. Kerana banyaknya selawat yang dia lakukan. Maka sekarang ini adalah masa untuk kita. Masa untuk kita melihat balik apa yang sudah aku lakukan sebagai persediaan untuk aku layak dijemput Allah. Kalau bukan kerana virus, kita pun akan mati juga. Kalau tak disebabkan demam itu, kita mati juga. Maka mati itu hak semua, tapi bukan di tangan kita. Tak boleh lari dari mati, tak boleh minta mati. Ini kekuatan yang nak dibangun.